yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, ya, Najib mewawarkan bahawa wasatiyah, kan, mengamalkan takbiran wasatiyah, ya. Tema Maulid Rasul juga wasatiyah, ya, tunggak apa dia? Tunggak kebangkitan ummah apa ke? Macam mana dia nak wasatiyah, ya? Kalau kita lihat dia punya perbelanjaan pun, rumah PM dan TPM dia punya selenggara daripada tahun 2006 sehingga 2010 adalah 48 juta ringgit. Kan, sederhana macam mana yang dia nak amalkan. Bil elektrik saja 10.2 juta rumah PM dengan rumah TPM, ya. Satu bulan 160,000. Bil kita, rumah kita berapa? 200, 300. Kalau banglo besar pun 1,000, 2,000 je. Tapi rumah PM dengan rumah TPM 160,000. Bil air 1.9 juta, kan. Kapal selam komisen sampai 500 juta, kan. Terpalit pula dengan tuduhan membunuh, kan. KLCC dibina dengan 5.56 bilion, nak bina lagi, menara yang tertinggi, bangunan yang tertinggi di dunia. Formula 1 1 bilion satu tahun membelanjakan. Jadi di manakah konsep wasatiyah? Hanya sekadar slogan-slogan kosong, ya. Rasuah jangan cakaplah, ya. Segala projek-projek yang ditawarkan walaupun telah diputuskan oleh unit perancang ekonomi negara dalam jatah kuasa tender, diubah, ya, oleh Najib sendiri, ya. Projek yang dianugerahkan kepada George Kent. Hutang negara juga daripada 250 bilion, sekarang ni hutang negara kita telah mencecah 525 bilion. Jadi bagaimanakah konsep wasatiyah yang diwawarkan oleh UMNO Barisan Nasional tersebut? Dan perkara ini bukan setakat di peringkat kerajaan pusat sahaja, ya. Dalam pentadbiran negeri Selangor, dalam pentadbiran kita khususnya di Kuala Langat juga macam tu, kan. Baru-baru ini dalam akhbar dinyatakan bahawa yang berhormat Murid mengatakan bahawa kita ni hanya menikmati kemewahan ataupun kesenangan daripada pentadbiran UMNO Barisan Nasional, pembangunan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional, ya. Kita ni tak buat apa-apa lah, kan. Kalau tuan-tuan nak tahu, ni balai raya ni, balai ni belakang ni, ini bekas ditinggalkan UMNO Barisan Nasional lah. Jadi Gajah Putih dah dibuat, tidak digunakan. Kita melalui Ketua Kampung, ya, Cik Sabri dan JKK mencadangkan kepada pejabat daerah melalui peruntukan Kerajaan Negeri Selangor, kita membaiki, ya, kita membaiki dewan ni, kita sediakan prasarananya dan boleh digunakan, kan. Begitu juga dewan di Jalan Tanah Raja yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional, tidak digunakan, kita manfaatkan. Di Kampung Permatang Pasir pun macam tu juga, kan. Dewan tu dibiarkan kosong, dibiarkan buruk, tidak digunakan. Sebab apa? Tujuan dia, UMNO ni dapat projek masuk, lepas tu dibiarlah, dia tidak akan manfaatkan semaksimum yang mungkin, ya. Jabatan Kampung Sawah, ya, Jabatan Kampung Sawah yang tersergam, yang baru, yang sekarang ni sibuk, ya. Kalau kita lihat jalan raya pada hari ini sibuk digunakan, ya. Juga disiapkan oleh Kerajaan Negeri. Juga jalan daripada Banting ke Jugra, itu juga adalah daripada peruntukan Kerajaan Negeri. Tak silap saya 30 juta, tak silap saya. Kalau dulu orang boleh sebut, ini projek siapa, ini projek Datuk mana, ini projek MB, ini projek Esko mana. Tetapi Kerajaan Negeri memilih, ya, kontraktor yang genuine, kontraktor yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dan, ya, sebagaimana projek yang antara projek besar yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Negeri, iaitu projek Jambatan Kelang, kan, yang dijanjikan oleh UMNO pada tahun 2007, ya, tidak ditepati, kan. Kalau betul janji ditepati, buatlah Jambatan Kelang tu. Kalau kita lihat sekarang, ya, trafik di Kelang ni adalah antara trafik yang bermasalah sejak ada banyak, ya, lencongan-lencongan, ya, tidak melalui Kelang. Memang saya pun dah tak nak lalu dah mana Kelang ni, jam, kan. Tetapi Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit untuk melaksanakan projek Jambatan Kelang. Jadi
tuan-tuan pengundi-pengundi di kawasan Don Morit dan di kawasan Kolangan haruslah membuat pilihan yang tepat dalam perayaan akan datang untuk kita terus, ya. Kalau dulu yang telah mengundi Pakatan Rakyat terus menyokong Pakatan Rakyat, dan yang masih berkira-kira untuk mengundi antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional, pilihlah pilihan yang tepat agar kita dapat melaksanakan agenda-agenda nasional yang akan disambung, ya, oleh penceramah-penceramah yang seterusnya, ya. Agenda menurunkan harga minyak, agenda untuk menghapuskan PTPTN, menurunkan harga kereta, dan pelbagai lagi perkara, ya. Untuk agenda untuk wanita, ya. Dan antara perkara yang sering disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menurunkan harga minyak, ya. Di mana-mana beliau bercakap, itulah dia, ya, antara yang tak boleh ditinggalkan. Adakah kita mau menganggap janji tersebut adalah janji kosong? Janji yang benar yang boleh dilaksanakan. Kita negeri Selangor, apabila kita beri air percuma, Hertoyo kata bankrupt. Dalam sidang DUN yang pertama, kalau negeri Selangor bagi air percuma, bankrupt. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, kerajaan negeri membelanjakan untuk air percuma saja sebanyak 600 juta ringgit, malah simpanan kerajaan negeri tidak mengurang, sebanyak 2.5 bilion, simpanan kerajaan negeri, dan bertambah. Dan banyak anak syarikat kerajaan negeri yang dulunya saban tahun mencatatkan kerugian, tetapi setelah ditadbir dengan baik oleh Pakatan Rakyat, maka kita punya anak-anak syarikat pun mencatatkan keuntungan, ya. Selamat datang kepada Yang Berhormat Tuan Sani bin Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kolangan. Jadi saya tidak berhasrat untuk memanjangkan bicara, ya. Akhir sekali pesanan, ya, mohon maaf daripada Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi, yang di-Pertua PAS Kawasan Kolangan, yang juga Ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor Adun Sejangkang. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini, kerana dah seminggu dia punya demam kebah, ya, program tak berhenti. Jadi malam ni beliau mohon maaf tidak dapat hadir, dan akhir kata diharapkan kita sama-sama dapat menghadapi pilihan raya yang akan datang ini dengan penuh selesa, ya. Tapi jentera kita jangan selesa, jentera kita harus bekerja keras, bekerja kuat untuk memenangkan, calon-calon Pakatan Rakyat, ya. Dengan ini kita akan dapat meneruskan agenda kita, agenda kebajikan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri Selangor, dan juga agenda kebajikan dan juga untuk memakmurkan negara kita untuk semua kaum, tidak kira kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Sabah Sarawak. Maka dengan ini kita akan dapat Malaysia yang lebih baik, Malaysia yang lebih harmoni, Malaysia yang lebih dapat hidup aman dan tenteram, insya-Allah. Jadi sekarang itu daripada saya, mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Asnul bin Baharudin, pengaras Don Morit. Tuan-tuan kalau buka surat khabar utusan, tak nampak muka ni. Jadi tuan-tuan, akhbar yang ada dalam negeri Selangor, tuan-tuan tolong tengok Selangor kini. Kalau nak tengok tentang kejayaan apa yang Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor dah buat, nak tengok dalam utusan kita tak akan jumpa. Jadi kerajaan negeri sedang mengeluarkan akhbar-akhbar Selangor kini. Jadi tolong dapatkan, bandingkan bagaimana laporan daripada dua akhbar, daripada media perdana yang diperkudakan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional, dan juga akhbar daripada kerajaan negeri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Zuraidah Kamarudin, Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Ampang untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wala asyrafil anbiya mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongzi Facai Sinin Kuala Senin Ong Putrajaya. Faham tak? Tahun ni tahun ula, nasib baik insya-Allah kita akan ke Putrajaya. Betul? Boleh? Alhamdulillah. Saya syukur dan syabas kepada Pakatan Rakyat peringkat Parlimen Kuala Langat pada hari ini menganjurkan program ceramah isu semasa bersama rakan-rakan penceramah di depan ni, Dato' Arif, Wabil Rosami, Sani, penyelaras kita Haji Hasnul, dan bersama kita adalah Haji Basuki, Ketua MK Zani Abudin, dan ni siapa ni penjaga tayar ni tak kenal? Ketua kampung, ketua kampung kita muda-muda saya kenal. Dulu ni ketua kampung tua-tua, sekarang muda-muda hebat-hebat belakang. Alhamdulillah. Jadi hari ini kongsi Facai tapi kita terus dengan siri ceramah kita. Jadi pada hari ini semua orang tanya bila pilihan raya, bila pilihan raya. Letih saya, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi dalam TV kemain megah dan bangga, kalau pilihan raya kita akan menang, dia kata. Tapi tak bubar-bubar juga parlimen. Hari-hari menjelajah satu negara, hari-hari lelong negara, hari-hari macam-macam dia buat. Malaysia ni macam supermarket, diskaun sana, diskaun sini, tawaran itu, tawaran ini. Hari ini di Pulau Pinang dia tawarkan untuk buat rumah mampu bilik. Dia pergi Kelantan, dia buat 7 program, buat masjid yang terbesar. Dia pergi Johor, dia kata nak buat 3 sekolah India. Macam-macam. Lepas tu dia bising, dia kata kalau pembangkang menang, kalau Pakatan Rakyat menang, Pakatan Rakyat akan bankruptkan negara ini. Saya nak tanya, siapa yang akan bankruptkan negara ini? Najib ke Pakatan? Saya nak tanya. Najib. Hari-hari dia lelong, macam Carrefour, macam Giant, diskaun itu, diskaun ini. Kita kata kita nak hapuskan tol, dia turunkan 20%. Kita kata kita nak hapuskan PTPM, dia kasih 20% diskaun. Kita kata kita nak kasih taksi permit percuma, dia kasih 4 tayar. Lepas tu dia nak kasih naik Asia pula 1 bulan percuma. Macam-macam dia buat. Inilah orang yang terdesak, tuan-tuan dan perempuan, amat terdesak. Jadi pada hari ini bila kita kata kita berdepan dengan satu orang Perdana Menteri yang sangat penakut dan pengecut, inilah dia tuan-tuan dan perempuan. Inilah dia. Sekarang tak boleh tidur dia tu, kalau boleh tak nak ada malam. Betul, tak ada malam. Berlari sana, berlari sini, nak kerja 50 tahun tu yang dia dah terlewat, dah terlambat dah nak buat tu. Sebab tu saya nyanyikan dia, sayang semuanya sudah terlambat, hai Najib, baik bertaubat. Dah terlambat dah Najib, macam-macam nak buat. Jadi hari ini kalau saya menjelajah seluruh negara, saya baru balik daripada Labuan, saya baru balik dari Sabah. Orang Sabah, orang Labuan, apa lawangan dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa lawangan dia? Ini kalilah, dia kata. Ini kalilah, tukar, dia kata. Kalau 2008 kita bawa reformasi ke sana, sekarang Piala 13 kita bawa lawangan ini kalilah ke Semenanjung. Orang Sabah dah bersedia dah nak tumbangkan BN UMNO. Orang Morib macam mana orang Morib? Okey. Orang Morib lagi mesti bersedia. Ya, kita ambil Morib tuan-tuan dan puan-puan. Kekalkan Kuala Langat. Terus kita dan kekalkan Selangor dan terus kita ke Putrajaya. Kerana Perdana Menteri yang kita ada yang saya sebut penakut tu, lawan dia bukan Anwar Ibrahim dah. Lawan dia Zuraida Kamarudin. Kenapa lawan dia Zuraida Kamarudin? Pasal dia dah pakai skirt dah kakak. Kakak makcik dia pakai skirt, jadi menteri wanita. Jadi lawan dengan saya sudahlah, tak boleh lawan dengan Datuk Seri Ibrahim. So jadi Najib sekarang dalam keadaan takut. Kita lihat dia pada hari ini apa? Dia menangis pada satu ketika tahun 2008 atau 2009 tak salah saya, di Mesyuarat Agong tahunan di Tanjung Karang. Dia berucap di Mesyuarat Agong tu, dia kata biarlah lerai daging tulang, kita akan mempertahankan Selangor, dia kata. Kita akan mempertahankan Putrajaya. Tahun 2011 dia menangis. Berilah kita peluang, dia menangis, betul tak? Dalam Mesyuarat Agong. 2012 ni dalam Perhimpunan Agong UMNO, dia panggil semua orang semua menangis, cakap isu Melayu, isu apa dan sebagainya. Dan pada akhir terakhir yang ini apa dia buat? Hantar surat kepada rakyat negeri Selangor. Dia cakap apa? Memanglah kita pernah buat kesalahan, dia kata. Berilah kami peluang untuk betulkan keadaan, dia kata. Baca tak surat tu? Ada terima surat tu tak?
semua dia orang kata, orang putih kata, dah backfired kepada Najib yang cuba nak merampas Selangor dan menangis-nangis meminta untuk betulkan. Saya cabar Najib. Kalau betul, dia kata betul UMNO BN dah bertaubat, UMNO BN nak betulkan keadaan, UMNO BN dah menyesal, mengaku kesalahan. Beranikah dia, saya nak tanya, membetulkan dan mengembalikan semua skandal-skandal penyelewengan yang telah mereka lakukan? Nombor 1, kes Atan Tuya. Beranikah beliau membuat pengakuan bahawa beliau terlibat dan beliau harus dibawa ke muka pengadilan? Itu nombor 1. Nombor 2, beranikah dia meminta balik wang lembu 250 juta daripada keluarga Syahrizad? Pulangkan balik wang lembu. Nombor 3, pulangkan balik wang submarin 500 juta. Nombor 4, pulangkan balik wang MAS berapa bilion? 532 juta. Nombor 5, balikkan balik bagaimana wang yang 200 bilion dah terkeluar daripada negara. Ada banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan buat satu sinaran, saya akan buat satu statement. Saya kata kalau Najib kata dia nak perbetulkan kesalahan, kita akan senaraikan semua ni, ada 70 perkara tuan-tuan dan puan-puan. Dia kalau berani pulangkan duit yang sudah diseleweng, duit apa macam stadium Terengganu yang runtuh, itu semua penyelewengan. Kalau dia boleh ambil duit tu balik daripada Musa Aman 40 juta, daripada Taib Mahmud, daripada Sarawak, semua pulangkan kepada rakyat. Kalau dia berani tuan-tuan dan puan-puan, saya tak naklah jadi macam orang Pahang nanti potong telinga, saya tak mau. Saya rasa dia tak berani. Kalau dia berani pulangkan wang ini, saya rasa rakyat pun juga mungkin akan beri dia peluang. Tetapi saya percaya ini adalah satu mission impossible kepada Najib Tun Razak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melakukan ini. Mission impossible. Jadi maksudnya apa saya nak sampaikan di sini? Taubat dia, menangis dia, mengaku kesilapan dia adalah semuanya adalah hipokrit, buat-buatan seperti air mata buaya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak payahlah kalau dia betul-betul nak tunjuk keikhlasan beliau bahawa beliau nak betulkan keadaan. Itulah yang kita minta. Bukan macam Zain yang mengatakan bahawa tak apalah, dulu kita dah ambil tanah tu kan, dia katakan Adon Selangor BN ambil tanah, beli tanah, dia kata itu dulu, tak apa, lupakan. Mana boleh kita lupakan? Orang buat salah mesti diperbetulkan, orang buat salah mesti dikembalikan hak orang yang telah diambil, betul tak? Mana boleh kita diamkan? Jadi kalau dia berani untuk menegakkan semua menteri-menteri dia, kembalikan semua duit rakyat yang telah mereka songlap, mereka habiskan, mereka seleweng, semua adun-adun mereka yang telah habiskan duit itu, bawa duit itu kembali kepada kita, mungkin kita boleh pertimbangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang jelas memang keadaan ini tidak akan berlaku kerana Najib sendiri takut dengan anak-anak buah dia mereka. Kerana apakah dia untuk membetulkan mereka? Nak betulkan Rais Yatim, Rogol Amah, nak betulkan Tan Bici, Rogol Budak umur berapa tahun? 15 tahun. Nak betulkan Jamaluddin Jarjis yang suka raba-raba tu, nak betulkan Syahrizad, nak betulkan siapa lagi? Sedangkan dia sendiri nak betulkan Nazri 40 juta kes Musa Aman, sedangkan dia sendiri tak betul. Kerana mereka akan bertanya pada dia, Najib, apa hal kes Atan Tuya pula? Tanya dekat dia. Jadi bagaimana dia nak berselindung, tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang penting, tuan-tuan dan puan adalah apa? Kita harus bersedia untuk menghadapi pilihan raya ini. Amat penting bagi kita. Inilah pilihan raya yang orang kata pilihan raya yang sangat sengit, pilihan raya yang menentukan hidup dan mati BN UMNO dan Pakatan, tuan-tuan dan puan. Inilah pilihan raya yang kita perlukan sangat, tuan-tuan dan puan, untuk keluar bersama-sama kita berjuang. Kita lihat kes demi kes dibongkarkan. Kita dengan kawan-kawan tadi sebut, Najib memanglah Perdana Menteri paling penakut. Sebab tu sekarang dia sudah tersepit. Nak buat pilihan raya tak boleh buat pilihan raya. Kenapa? Bila nak buat pilihan raya keluar kes lembu. Bila nak buat pilihan raya keluar kes Dipak. Bila nak buat pilihan raya keluar kes Musa Aman. Nak buat pilihan raya keluar kes Musa Hassan. Nak buat pilihan raya keluar kes RCI, parti pendatang tanpa izin di Sabah dan Sarawak. Kes Sabah Sarawak menunjukkan jelas penipuan BN UMNO ketika mereka hendak merampas negeri
Sabah. Beratus-ratus ribu orang Filipina, orang Nepal, orang Myanmar yang diberikan IC untuk menjadikan pengundi. Begitu jugalah yang 500 ribu pengundi tambahan yang kita dapati di negeri Selangor ini ketika ini, yang kita harus berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bukan berdepan dengan BN UMNO, MIC atau MCA pada pilihan raya kali ini, kita berdepan dengan juga jentera kerajaan, iaitu polis dan SPR, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau yang ada pada hari ini adalah jentera, saya minta kita bertugas dan faham tugas-tugasan kita. Pada hari mengundi, hari mengundi adalah hari yang sangat penting bagi kita untuk mengawasi pengundi-pengundi yang keluar dalam kawasan ini. Saya percaya orang kampung Sungai Buaya adalah orang lama di sini, betul? Orang yang lama 30-40 tahun tinggal di kampung ini dan kenal antara satu sama lain. Kalau ada muka yang pelik-pelik itu, saya rasa mesti kenal, betul tak? Kalau ada muka pelik itu, ambil, tangkap, masukkan dalam kurungan dulu. Jangan takut, kena tangkap Abdullah Sani ke Aslo, kena tangkap, biar dia kena tangkap dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, jalankan tugas. Tangkap mereka, ketepikan mereka. Kerana kali ini kita tidak boleh memberikan sedikit ruang pun. Sedikit ruang, kalau satu undi pun berlebihi di pihak mereka, maka mereka akan mendapat kemenangan. Jadi kita harus berhati-hati, jangan kasih can apa yang kita rasa ragu, bimbang, kita rasa pelik, tak kena, kita harus mengambil tindakan. Kerana saya tidak mahu lepas habis pilihan raya kita menyesal, kata alamak, kenapa aku tak buat ini, kenapa aku tak buat itu, kalau aku buat itu mesti tak jadi ini, kalau aku buat ini tidak jadi itu. Itu yang saya tidak mahu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kali ini kita kena nekat, orang muda terutamanya, orang muda yang bertugas, orang warga emas ataupun orang veteran yang ada di sini, yang kenal, harus bekerjasama, mengenal pasti mereka-mereka ini yang kita syak bukanlah pengundi, adalah orang luar dan sebagainya. Kita ambil mereka, kita ketepikan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Isu kita banyak ketika ini. Memang saya pergi ke Sabah, Sarawak, seluruh negara. Apa mood rakyat? Mood rakyat yang memang sokong kita, garanti alhamdulillah akan sokong kepada kita. Tetapi banyak yang mereka di atas pagar pada tahun 2008 pada hari ini mengatakan apa? Mereka mengatakan bahawa tak apa, kita kasih peluang kepada Pakatan Rakyat satu kali, kata dia. Kita tengok bagaimana. Jadi inilah peluang yang harus kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan. Rata-rata mereka-mereka yang undi kepada Barisan Nasional pada tahun 2008 tampil ke hadapan mengatakan bahawa berdepan berterangan, saya di Labuan, saya disandarkan, saya di Beaufort. Mereka datang dalam satu program saya. Kebanyakan adalah orang yang bukan undi kita pada tahun 2008. Mereka datang kepada saya. Kita memang dulu undi barisan. Tapi kali ini kita nak kasih peluang pada Pakatan, nak tengok satu penggal. Kalau bagus, kita teruskan. Kalau tak bagus, kita tukar. Inilah mood rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini. Mereka dah nekat dah. Dah nekat nak cuba Pakatan. Walaupun mereka bukan anggota kita, bukan anggota PAS, bukan anggota DAP, bukan anggota keadilan, dan juga mungkin mereka bukan petugas kita, dan mungkin mereka bukan sukarelawan kita, tetapi dalam hati mereka sudah mereka tetapkan bahawa mereka hendak beri cuba kepada Pakatan kali ini, dan lihat bagaimana Pakatan memerintah 5 tahun di Putrajaya, dan mereka akan menggunakan itu sebagai ujian kepada Pakatan. Dan rata-rata kita pergi seluruh negara, kita cerita tentang apa? Tentang kehebatan kerajaan negeri Selangor, kehebatan kerajaan negeri Kedah, di Kelantan dan juga negeri Pulau Pinang. Orang Selangor, kalau saya pergi mana-mana saya cerita, orang Selangor dapat air percuma, orang tua dapat wang harap kematian, orang masuk universiti. Orang negeri Sabah, negeri Johor semua cemburu, tahu. Sebab itu penting bagi kami ni untuk keluar menjelajah, menceritakan. Kerana dalam televisyen menceritakan apa? Semuanya buruk pada Pakatan. Kes air di Selangor, dia salahkan kerajaan negeri Selangor. Najib dia marah sangat dengan saya sebab tu dia sudah serang Ampang. Air ke Ampang yang tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Dia serang Ampang. Jadi walau bagaimanapun, itulah cerita isu. Dia kata kerajaan negeri Selangor tidak mahu membela nasib rakyat negeri Selangor. Tapi kes air ini adalah kes masalah kerajaan federal yang tidak mahu menjual syarikat Syahbaz itu kepada kerajaan negeri dengan harga 9 bilion. Kita nak beli 9 bilion, tapi dia tamak nak 11 bilion.
9 bilion tu dah cukup dengan untung dah, dengan gaji si Rojali tu 500,000 sebulan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak kasih. Tapi kalau Najib kata dia pentingkan rakyat, kenapa dia tak sanggup mengorbankan 2 bilion itu, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa tidak mahu jual Syahbaz dengan harga 9 bilion? Datang ke Ampang hari Sabtu lepas, ini Najib punya terdesak, RM500 berim pun dia nak kasih dekat Ampang tu. 500 berim, Perdana Menteri pergi Ampang nak kasih. So dah pergi dalam program berim tu, dia juga membuat satu ucapan. Dalam ucapan dia apa? Dia kata apa? Kalau rakyat Selangor nak air, undi Barisan Nasional, dia kata. Ada dia ucap macam itu, tuan-tuan dan puan. Lepas tu dia kata dia kasih 120 juta kepada Syahbaz. Saya nak tanya, Syahbaz ni syarikat persendirian ke syarikat kerajaan? Syahbaz ni syarikat persendirian ke syarikat kerajaan? Syarikat persendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada syarikat tuan-tuan dah tak ada duit, boleh minta Najib duit tak sikit? Boleh? Mintalah kat dia sikit. Kenapa dia nak kasih Syahbaz 120 juta? Tiap-tiap tahun Syahbaz buat untung, gaji Rojali 500,000 satu bulan, dia nak kasih lagi 120 juta. Itu tak betul namanya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya kata, kalau siapa ada syarikat dan tidak buat, dia tidak terkendali, pergi jumpa Najib, minta duit dekat dia untuk tambah untuk syarikat. Itu dia punya laksana macam itulah, dia punya perbandingan macam itu. Sebab itu sekarang hari ini Najib menggelabah, pergi sana sini, janji sana janji sini. Yang janji sana janji sini dia seorang aja, tak ada orang lain lagi dalam BN tu. Dia seorang je janji sana janji sini, kerana dia takut. Semua dia cuba mengaburi mata rakyat dan menunggu bila hari pilihan raya. Jadi kita jangka-jangka dia memanjangkan lagi BRIM kepada 15 hari bulan Mac, dan mungkin pilihan raya akan ditunda lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apalah, ini beri masa kepada kita untuk terus berkempen, dan dia pun memberi masa untuk dia untuk mengorek kubur dia lebih dalam, biar dia masuk kubur lebih dalam dari 6 kaki, tuan-tuan dan puan-puan. Orang standard 6 kaki, dia 8 kaki nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita haraplah, kita harap pada kali ini seperti saya sebut adalah peluang keemasan kita Pakatan Rakyat untuk menang pada pilihan raya 13 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan menjadi jentera yang penting bagi kita. Jadi sebelum saya nak mengakhiri selaku Ketua Wanita Keadilan dan Ketua Wanita dalam Pergerakan Wanita Pakatan Rakyat, saya juga ingin menawarkan satu program kepada orang perempuan yang mungkin orang Kuala Langat belum lagi mendengar tentang tawaran ini. Dan tawaran inilah yang ditakuti oleh Najib dan Barisan Nasional ketika ini. Kerana Pakatan Rakyat menumpukan sasaran kepada orang perempuan. Pilihan raya kali ini yang akan menentukan pemenang kerajaan PRU13 kali ini adalah orang perempuan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita perlu mengeluarkan seramai mungkin orang perempuan untuk mengundi dan berikan undi itu kepada Pakatan Rakyat. Apakah tawaran istimewa kita pada wanita Malaysia untuk PRU13 ini? Sekiranya Pakatan Rakyat menang, kita mengiktiraf sumbangan orang perempuan dalam negara ini, dalam pembangunan negara, dalam melahirkan generasi akan datang, membela dan mendidik anak-anak kita untuk masa akan datang. Kerana wanita Pakatan Rakyat percaya, wanita yang berkualiti akan melahirkan anak yang berkualiti. Anak yang berkualiti akan menjadi rakyat yang berkualiti, akan menjadi pemimpin yang berkualiti, dan barulah rakyat akan maju dan progresif, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang kita tawar kepada wanita dalam negara kita? Kita tawarkan, kalau kita bandingkan dengan apa yang ada pada Barisan Nasional sekarang, kita tawarkan caroman wanita Malaysia. Apakah caroman wanita Malaysia ini? Setiap suri rumah tangga yang duduk di rumah, menjaga anak, membela anak, mendidik anak, akan kita berikan, mulakan satu tabung caroman wanita Malaysia ala KWSP dan SOKSO. Jadi setiap ibu yang duduk rumah jaga anak, yang kerja, kalau bapa-bapa kerja ada KWSP kan, ada SOKSO kan. Orang perempuan kerja ada KWSP, ada SOKSO kat rumah? Ada. Orang Sungai Buaya ada. Hebat kalau ada tu. So jadi kita berikan RM600 setahun dalam tabung caroman wanita Malaysia ini. Wang ini nak buat apa? Sekiranya ada musibah, suami hilang upaya, hilang pekerjaan, meninggal atau diceraikan,
maka ibu-ibu boleh pergi ke tabung ini, keluarkan wang dalam tabung ini untuk memulakan hidup baru, menyara anak dan sebagainya. Yang keduanya, kalau berhadapan dengan penyakit-penyakit kronik yang memerlukan belanjaan rawatan yang mahal, maka juga boleh ambil duit dalam tabung ini untuk kegunaan perubatan. Yang ketiganya, kalau tak ada apa-apa, umur 50 tahun, keluarkan duit dalam sini ada sebanyak RM30,000, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita bentangkan dalam belanjawan kita pada bulan 9 yang lepas, yang kita telah memperuntukkan sebanyak 3 bilion untuk wanita dalam negara kita ini. Ya? Dan kita campur dengan yang lain, total jumlah bajet yang kita peruntukkan untuk orang perempuan dalam negara kita adalah 5 bilion. Kalau kita bandingkan dengan Najib yang Menteri Wanita tu, hanya kasih kita 50 juta saja, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya RM1 dia RM10 kita. Jadi kita harapkan dia menjadi Menteri Wanita, Menteri Perdana Menteri, Menteri Kewangan menjadi Menteri Wanita, kasih peruntukan yang banyak untuk orang perempuan. Tapi bukan banyak, malah dia turunkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia cuma ingat satu orang yang perempuan dalam dunia ni. Siapa perempuan dalam dunia ni? Satu tu aja. Jadi sebab itu sekarang saya nak sebut sini, wanita UMNO, wanita BN tidak relevan lagi untuk memperjuangkan nasib orang perempuan dalam negara ini. Kita lihat wanita BN nombor 1 Rosmah adalah kaki boros number 1 dalam Malaysia. Betul? Tak payah ceritalah dengan cincinnya, dengan apanya, dengan apa, itu number 1 boros. Wanita UMNO BN yang nombor 2 siapa? Syarizat, menyeleweng 250 juta. Wanita BN UMNO ketiga, Raja Ropiah, ketua wanita UMNO Selangor, juga menyeleweng dengan 223 ekar tanah di Shah Alam. Jadi kalau tiga perempuan terutama dalam Barisan Nasional UMNO ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah jelas penyelewengannya, sudah jelas corruptionnya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya nak seru kepada wanita yang hadir pada hari ini, terutama sekali wanita UMNO, marilah bersama-sama kita wanita pakatan. Kerana wanita pakatan lebih berwawasan, kita lebih memikirkan bagaimana tak meningkatkan hidup orang perempuan dalam negara kita. Bukanlah untuk menyapu, menyeleweng, mengambil semua harta-harta yang ada dalam negara ini dan kita gunakan untuk peribadi, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan orang-orang UMNO yang lahir, yang lain. Ketua-ketua UMNO bahagian Cawangan, ketua kampung, saya nak peringatkan, inilah masa yang terbaik untuk bersama-sama masuk dalam pakatan sebelum terlambat. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, bila keputusan pilihan raya 13 keluar, Pakatan Rakyat menang, semua pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, menteri-menteri akan lari cabut, tuan-tuan dan puan-puan. Akan tinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membela nasib diri sendiri. Tak ada orang yang akan tolong membela nasib tuan-tuan. Jadi sekarang belum terlambat, baik masuk kepada pakatan, insya-Allah sempat lagi untuk bertaubat, tuan-tuan dan puan. Saya nak minta kawan-kawan juga nasihat kepada kawan-kawan kita UMNO agar bersama kita sebelum terlambat, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya hendak peringatkan bahawa pada hari pilihan raya adalah hari yang terpenting bagi kita. Ya, semua dah bersedia, dah buat kerja kuat, dah culaan, dah jumpa orang, dah kempen. Tetapi kalau pada hari yang akhir itu kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berwaspada, kita lega sikit saja pun, tuan-tuan dan puan-puan, ia akan mendatangkan kekalahan kepada kita. Kerana ingat pada tahun 1999, tahun 1999, apa yang menyebabkan kita kalah, tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak tanya, apa dia? Kerana tahun 1999 kita kurang bersedia dalam peringkat pacar kita, yang mana banyak form 14 tidak kita dapat kumpulkan, yang mana banyak kita punya petugas-tugas masih lagi belum bijak dan pandai, belum tak reti lagi nak lawan dengan SPR, tak reti lagi nak lawan dengan polis. Bila tong datang kita tak tahu nak berhujah, kita tak tahu macam nak tendang tong tu, dan mereka ambil kesempatan di atas kita, dia tutup lampu dan sebagainya. Betul tak? Kalau kita bersedia tahun 99, kita dah tahu semua selok-belok, kita petugas-petugas telah dilatih dengan sempurna. 99 kita telah menang dan kita telah mengambil alih Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, itu dah lepas. Tapi kali inilah, kali ini pastikan
petugas-petugas kita, ketua-ketua kita cuma kena pastikan bahawa semua petugas-petugas kita ni, pacabar kita, ketua-ketua peti undi kena bersedia untuk bertentang, untuk berhujah dan berlawan dengan mereka, untuk mempertahankan peti undi kita. Kita harus mempertahankan undi kita, peti undi kita lebih bernyawa. Dia kena bunuh, jangan peti undi kena curi, betul? Macam gitulah ibaratnya, ya. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan agar memang menjadi misi kita adalah untuk pastikan bahawa kita kekalkan negeri Selangor, boleh? Kita kekalkan Parlimen Kuala Langat, kita ambil alih Maurib, kita kekalkan Bagan Datuk, kita kekalkan Si Jangkang, dan kita akan teruskan Putrajaya, ya. Dan sampai itu doakan saya di Ampang, insyaAllah. Jangan lupa di Ampang, Najib serang bertubi-tubi, bertalu-talu kepada saya, agar saya juga akan dapat mempertahankan si Ampang, dan sama-sama kita buat perubahan di Putrajaya, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib dah berapa kali dia mengucapkan kata-kata maaf. Dia mengaku sendiri. Baik begitu juga dengan Datuk Seri IR Makzim. Tuan-tuan kena ingat, orang yang mengatakan dirinya telah insaf belum tentu insaf. Tuan-tuan kena ingat tu. Dekat mulut memang boleh cakap apa je, insaf. Tapi kita kena ajar. Dia kata bagi balik peluang pada dia. Boleh nak bagi peluang pada dia, meh sini merasa jadi pembangkang dulu. Merasa jadi pembangkang dulu, baru tahu betapa peritnya macam mana kita pernah rasa. Jadi tolong belajar slow-slow macam mana cara nak jadi pembangkang. Nak buat demonstrasi hari-hari, belajar slow-slow, satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi sikit hari ni. Petang tadi di Pulau Pinang, dibawa PSY Gangnam Style. Datuk Seri Najib dimalukan hari ini apabila dikatakan, are you ready for SAI? Are you ready for PSY? Jawapan audien, yes. Tetapi apabila diajukan soalan, are you ready for BN? Tuan-tuan tahu apa jawapannya? Apa jawapannya? Are you ready for BN? Itu yang diperolehi hari ini. Jadi tuan-tuan nampak hari ini betapa kerajaan UMNO Barisan Nasional semakin ditolak oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kuala Langat, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Sabri, Datuk Arif Sabri. Saya pernah berceramah dengan dia di Ipoh baru ni. Hebat orangnya, hadis Al-Quran dalam mulut dia, hebat. Betul dia jadi ketua penerangan Datuk Najib di Pekan. Asnor, teman-teman, ketua kampung, tuan dan puan. Alhamdulillah, memanjat kesyukuran hadir saya di kampung Sungai Buaya yang tak ada pernah dia dapat buaya pun. Tetapi yang jelas ialah Sungai Buaya punya sejarahnya tersendiri. Saudara, isunya apa hari ini? Ya, mana-mana kita pergi, isunya bilakah pilihan raya. Hari ini saya terpaksa balik daripada Bandung kerana nak cepatkan untuk persiapan dari pilihan raya. Takut nanti tak sempat pilihan raya kerana anak nak nak dikahwinkan pada 24 pindah 23 bulan. Jadi pada pagi semalam ni saya menjemput yang hadir ni pada 3 bulan di rumah saya pada 3 bulan Mac untuk meraihkan anak saya yang nombor 3 nak kahwin. Saya dah kahwin anak saya. Saudara, isunya apa? Isunya ialah bila pilihan raya nak dibuat. Isunya apa? Isunya sekarang lagi dekat pilihan raya, di Kelang Kabut dibuatnya. Apa yang Kelang Kabut? Siapa Perdana Menteri? Mahathir pun macam Perdana Menteri. Najib pun macam Perdana Menteri.
Kadang-kadang Muhyiddin pun jadi macam Perdana Menteri. Saya pun tak tahu siapa yang menjadi Menteri. Yang sebenarnya, Perdana Menteri yang sebenarnya saya tak tahu siapa dalam keadaan sekarang. Sebab hari ini, 2 hari yang lalu, Muhyiddin kata apa? Dia kata, Anwar jauh ibarat bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan Najib. Oh, dahsyat. Katanya Najib ni hebat. Hebat, saudara, memang hebat. Hebat dah. Sampai hutang bertangguh sampai 502 bilion. Dia saja 252 bilion yang telah diilhamkan oleh Najib sepanjang 4 tahun. Oh, dahsyat. Apa tidaknya, rumah dia sendiri renovation 47 juta. Oh, dahsyat. Minta dekat Dewan. Katanya apa? Rumah tak bocor tak apa, tapi renovation 47 juta. Pak Lah dia buat renovation. Mahathir buat baru. Saudara, Najib masuk buat renovation. Lama-lama habis duit rakyat ni. Dan siapa yang tanggung? Rakyat yang tanggung. Bebannya bagaimana? Barang harga naik. Lepas tu sebab itu saudara, GST dia macam mana pun dia dah bercakap dalam Dewan. Datuk Husni dah bercakap, dia ada ikrar dalam Dewan. Dia kata apa? 100 negara telah pun dikenakan cukai. Maka cukai itu tidak akan dikompromikan. Kita terpaksa menggalas kenaikan ataupun tanggungan daripada cukai barangan dan perkhidmatan ini. Tak ada pilihan. Dia cakap dalam Dewan. Demi Allah, saya tak bohong, saudara. Dan ini akan dibuktikan apabila PRU 13 bila mereka berkuasa kembali. Sebab itu dalam PRU 13 ini banyak perkara yang harus saya tahu, saudara. Ya, dia bagi BRIM 500. Bukan main, dia bagi BRIM. Hari ini saya terkejut. Semalam saya duduk tengok TV. Saya pun jarang tengok TV. Semalam peluang tengok TV sebab orang tak panggil saya ceramah. Tengok TV, ada orang bergendam. Dia kata, macam tak aku kenal. Pupuk, dia orang terkejut-terkejut. Rupanya Najib, dia ketuk gong Cina. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Sampai iklan gitu punya buruk. Tu dia Perdana Menteri Malaysia. Pukul gendam, gudung-guceng. Allahu Akbar. Itu bagi 5. Saya ingat saya bagi 5. Standard saya rupa dia pun bagi 5. Standard sama, lebih kurang. Maknanya nilai itu dah sampai tak gitu, saudara. Maruah. Oh, dahsyat. Dia punya nak gadai itu, tergadai sungguh, saudara. Lepas tu pula, baru ini, apa nama ni yang Mahathir. Dia kata apa? Kalau sekiranya Pakatan Rakyat perintah, dah Anwar Kemaru pula dia kata ni. Negara akan confirm bankrupt. Kepala otak dia bankrupt, saudara. Anwar 93-98 Anwar tak berhutang, bayar hutang. Dan ini terbukti bila mana Mahathir ambil balik tahun 99, hutang bertambah. Jangan saudara lupa, bila mana Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan, EPF kita dapat 8.5%. Oh, dahsyat. Kalau 100,000 saudara simpan dalam EPF, saudara punya simpanan selama 10 tahun akan melonjak 52,000. Dan bila tahun 99 Mahathir turunkan 4.25%, satu rakyat, satu suara pun tak dengar. Marah tak jauh. Agung Mahathir lagi ada. Sedangkan kamu dah hilang 52,000. Kalau kita anak dengan bapak dah semelih dah, saudara. Dah semelih. Dia tergajang ni bapak dia tu. Tetapi kita Mahathir 52,000 ambil duit kita buat bodoh je macam kamu sudah. Ini kita ni heran saya tengok. Lepas tu pula tak apa lagi. Zara bayangkan masa ketika Anwar jadi Menteri Kewangan, ada ke minyak naik, ada ke barang naik, tol nak naik berkali-kali. Ada saat minta Anwar kata no way. Dia kata dia bagi dekat Daim itu kau punya hal. Tetapi rakyat jangan dibebankan. Bila kita nak hapuskan tol, bankrupt. Tapi dia bagi rebate, potongan rebate boleh. Dan beberapa potongan untuk tol yang telah pun disarankan untuk diturunkan. Suatu saudara, bila Datuk Seri Anwar sebut benda apa yang disebut nak buat, telah kelibut Najib, dia akan buat. Dan begitu juga dengan PT-PTN. Hapus PT-PTN, tidak ada masalah. Sebab 5 bilion kita hanya peruntukkan. Dan reserve-nya daripada petroleum. Dia sebut Datuk Seri Anwar. Oh, kelang kabut, mana boleh 43 bilion hutang mesti bayar, hutang mesti bayar. Oh, dahsyat. Engkau ambil dia skopi 500 juta tu, kita pun tak bayar.
Engkau bagi kat Tajuddin Ramli 589 juta tu kenapa tak bayar? Yang Syarizat ambil 250 juta tu kenapa tak bayar? Itu tak apa. Rakyat yang memerlukan pertolongan, keperluan. Anak nak belajar, tak ada pilihan. Berkali-kali saya cakap dalam soal ini. Tak ada pilihan. Terpaksa bergolak bergadai. Dulu anak cerdik, mak bapak tak semak otak. Hari ini bila anak pandai, mak bapak otak berserabut. Apa tidak? 7,000 kena keluarkan duit. Kita nak hapuskan. Saya pergi di semalam, kemarin saya pergi di apa nama ni, di Jelebu. Satu anak muda dalam ceramahnya dia bangkit, dia mengatakan bahawa saya hutang 32,000, kena bayar 49,000 ke macam tu. Saya kata iya ke? Dan dia pun tak bayar hutang tu lagi pun. Dia kata dia berdoa supaya PTPTN ini dihapuskan, menang Pakatan Rakyat, dan lepas hutang aku 49,000. Dia cakap, dia kata, wah hebat budak ni. Mana saudara, kita nak tolong, tak kira orang UMNO ke, orang PAS ke, keadilan ke, DAP ke, kita nak hapuskan ini untuk membantu. Bagus ke tak bagus? Macam kita bagi air percuma. Mula-mula dia kata 6 bulan bankrupt. Dahsyat. Ketoyo. Lepas tu pula, lepas 6 bulan tak bankrupt. Habis dia kata apa? Itu tak apa, dia bagi tempoh lagi 2 tahun. Tak bankrupt juga. Macam Mahathir, bankrupt. Tapi kalau hang bagi ke anak hang, tak apa. Saudara ingat tahun 98, Tongkah dapat 600 juta. Saudara, Perwaja dapat 2 bilion. Eritrea, duit tu duit siapa? Duit rakyat. Ambil tak bayar. Dan ini tak apa, tak bankrupt. Bagi dekat kroni dia, tak bankrupt. Bagi dekat IPP 19 bilion, tak bankrupt. Bagi dekat rakyat, bankrupt. 28 bilion tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun Tan Sri Amri kata duit dipunggah, dicuri, dirompak. Tapi tak ada tindakan. Tak bankrupt. 28 bilion. Subsidi kita hanya perlukan 24,9 bilion. Dan duit itu, saudara, membantu mengurangkan harga minyak, harga minyak masak, harga gula tepung. Ini tidak. Dalam Dewan 24 September bila diumum harga gula ditarik, subsidi ditarik, ni UMNO ni sokong. Ini bila kat luar saya tak, dia kata apa, kita nak menghilangkan penyakit kecemasan awal. Rakyat macam mana yang kena kawal. Badan aku tahu dah nak jaga, nak peduli apa. Nak apa masalah. Gula tu apa nama makanan asasi, apa nama keperluan wajib. Saudara, yang ada Robert Koch dulu RM1.64, RM1.60 ya saudara. RM1.60 dia sekilo. Sekarang RM2.50 sekilo. Dah tak ada subsidi dah. Habis subsidi. Itu jangan kata apa. Menjelang 2019, kalau kekalkan subsidi, bankrupt negara, bankrupt. Bila untuk rakyat, bankrupt. Bila dia curi, dia rompak, tak bankrupt. Hutang 502 bilion, tak bankrupt. Rakyat hidup apa kejana, tak apa. Mereka hidup mewah, itu dah jadi lumrah. Betul dia kata, hanya UMNO saja yang boleh pentas. Di Singapura tu saya kata, oh, Singapura tu jauh. Singapura tu negara kecil. Boleh simpan 1.5 trilion. Oh, dahsyat. Kita ni hasil masuk kita, oh Allah, petik-petik dia terbit ni minyak. Macam-macam kita ada. Oh, dahsyat. Hasil 200,000 juta. Tapi hutangnya bertambah-tambah. Tiap-tiap tahun bertambah-tambah. Dan hari ini hutang sudah sampai paras penat. Saudara, penat. Tetapi kita nak beritahu saudara, kalau kita ambil piala 13 besok, kita tak risau. Pasal apa? Kita akan panggil balik ni. Mari. Mama bendahara lama, mama bendahara mantan. Mari. Kita nak minta balik. Ni kau bagi kat anak kau 2 bilion ni, bila bayar ni? Situ kena jawab. Dia nak ambil di 100 bilion ni, dia petiklah 1 tribunal. Kita tak salin. Cuma kita nak standby saja. Seluruh bak kata Asno ni, seluruh bos ni apa nak penjara dalam negara ni bersihkan. Kita nak cari balik 190 bilion duit yang telah digelap, yang telah pun dibawa keluar daripada negara. Rakyat hidup apa kedana, hidup Melayu. Ini yang masalah dia. Saudara, di Singapura tak ada Melayu pun, Melayu tak ada UMNO pun, tapi 1.5 trilion.
Ni di Selangor ni, UMNO ke perintah dia kena sedar ni, dah UMNO dah syok sendiri. Dia nak beritahu saudara, dah Selangor ni kita punya perintah, kita ni kerajaan, Pakatan Rakyat, wakil rakyat kita yang menyumbang kepada dia di bawah ni Asnor, penyeras dun. Saudara kena ingat tu. Jangan dia duduk sombong tu orang dengan dia, minta bantuan dekat dia. Kemudian jumpa tak beri salam. Saudara, isunya apa? Isunya kita mampu. Dulu kita boleh simpan duit berapa? Paling tinggi 600 juta. Sekarang 2.5 bilion. Sekarang ni ibu tunggal pun kita panggil jom shopping. Oh, dahsyat. Kita bagi air percuma. Dulu tak pernah terfikir. Saudara kena ingat, kalau UMNO perintah saudara, air ni sampai hari ni, tahun ini naik 73%. Oh, dahsyat. 73%. Nasib baik Allah tolong, sebab wak-waknya hebat-hebat dalam seluruh Selangor yang ilmunya tinggi, amalnya luas, yang baik, yang iman yang kuat. Inilah doa mereka, inilah Masya Allah Selangor selamat. Kalau tidak, harga Selangor punya air sama dengan di Johor. Ya, Johor punya bengap jual 5 sen, beli balik 50 sen. Itu dah bengap. Kita ni nasib baik, kita ni berani. Batu kita tukar, alhamdulillah. Kalau tidak, air 73% wak. Bukannya olok-olok ni, cerita betul ni wak. Nasib baik Allah nak tolong, air tak naik sampai hari ini. Itu pun kita nak beli, nak kurangkan lagi wak. Oh, dahsyat. Ini kita ni. Itu kita bagi pula warga emas 2,500. Ada pula malang-malaun pula buat kes. Oh, nak minta duit tu segera. Dulu tak ada langsung terfikir. Sekarang dapat pun nak mengungut lagi. Biarlah tunggu meninggal dulu. Wah, apapun hari ini kita berhimpun kerana apa? Saya kena bagi Datuk Arif Sabri ni luas masa dia. Sebab kalau dia ceramah, dia ni orang lama. Walaupun dia slow, tapi dia punya tune dia pergi tu, Masya Allah. Dia punya idola dia Datuk Najib. Dia punya badul maksimum. Nak tengok dia cerita habis, tunggu sekejap, jangan balik lagi. Apa isunya hari ini? Isunya ialah bila kita tawarkan. Apa yang kita tawarkan pada rakyat hari ini, yang menggundah-gulanakan Najib sampai terpaksa pukul gundah gudu. Kongsi pakai. Dia kata, tepa kejap beruk dia. Betul lah. Orang cerita saya tak percaya. Semalam pun saya nampak. Memang betul. Sampai tahap begitu, saudara. Kenapa? Dia tahu rakyat dah mual dengan dia, saudara. Kalau dia nak tengok glamour je, memanglah glamour apa tak glamour je. Sampai hari ni kita tengok, kalau pergi kat Gaza, kata Dr. Rani dengan saya, dibisik dengan saya Dr. Rani. Dia kata apa? Pergi 2 jam. 2 jam pergi. Orang pergi 5 hari, 1 minggu. Bagaimana nak mampus tengok dia punya satelit Israel yang celaka haram jadah ni, punya nak serang Palestin. Bagaimana nak mampus. Dia 2 jam je. Kita sempat doa. Doa pun kena ambil orang lain. Orang luar tak boleh doa. Tak kerti doa, kena ambil orang luar. Dan orang luar tu pun doa lah, sampai berayur, apa nama dia orang utara panggil berayurnya ketayak. Punya berdoa depan Najib. Dahsyat. Darah. Apa nak jadi pun tak tahu orang ni. Tapi itulah cerita dia. Ceritanya cerita apa? Ceritanya nak tunjukkan bahawa perpaduan itu penting. Islam menuntutkan akidah. Kalau kita yang peliknya, saudara, yang peliknya, nak kalimah Allah dia duduk main. Mahathir ni, Syekh Al-Fadhil, Ustaz Mahathir pun bercakap pasal akidah ni. Ya Allah, dia terlupa 2002 dia yang menarik balik bajet untuk sekolah agama rakyat. Nak dihapuskan sekolah agama rakyat. Ini jangan lupa, saudara. Lepas tu pula dia pula sendiri pula sekarang bercakap lebih ustaz. Lebih pada ustaz sekarang. Saya kata, siapa dia pada menteri ni? Yang si Muhyiddin pula bukan main. Langit dengan bumi bezanya Anwar dengan Najib. Dahsyat. Anwar 93, 98 dia tak berhutang. Najib daripada 2009 dia satak sampai 2013 ni berhutang sampai 252 bilion. Dahsyat. Lepas tu pula naik harga. Bila naik harga minyak, dia bagi orang lain pula umum. Bila turun, dia umum. Tak kebengap, saudara. Rakyat tak faham-faham lagi. Sekarang ni, saudara, simple je. Minyak tu segala macam
kenaikan harga adalah milik kuasa penuh Menteri Keuangan. Hari ini dia kata apa? Gaji minimum. Gaji minimum 21, semua akan dapat 900 ke atas. Saudara, bapa mau carikan dan tak buat. Sebab kita berbeza. Kita tawarkan 2 bilion. Perkhidmatan awam 8% kenaikan maksimum. Guru-guru 500. Oh, dahsyat. Tak payah tunggu bonus untuk 5 tahun sekali. Tak payah pilihan raya baru kita hege-hege nak bagi bonus. Tak payah bulan-bulan. Lepas itu saudara, kita tawarkan 8% kepada perkhidmatan awam dan gaji minimum RM1,100. Dengan 2 bilion syarikat tak mampu, kita suntik syarikat tu. Oh, dahsyat. Kita dah ready. Kita bukan cakap macam Najib 900 dia lepaskan pada syarikat. Akhirnya protokol saga piket minggu sudah. Semua banyak syarikat piket. Kerana apa? Tak upaya dan tidak mendapat sasaran untuk 900 gaji minimum. Saudara, sebab itu kita yakin dan percaya. Bila mana kita tahu kita berhemat dalam kita membuat satu peruntukan atau belanjawan, kita tahu di mana kita nak cari. Macam kita kata nak turunkan harga kereta. Saya nak tanya dengan saudara, siapa yang dapat AP dalam sini ni? Tak ada seorang pun dapat AP. Ada dapat AP? Tak ada. Dia dapat Rafiq Aziz. Ya. 10 anak menantu dia. Tapi kalau kita saudara, kalau AP kita open tenderkan dan harga kereta kita kurangkan 20%. Saya bawa balik daripada Bandung. Saya tanya, berapa kereta harga kereta harga Kijang Innova? Dia kata, Pak, sekitar kalau orang Malaysia lebih kurangnya 72,000. Oh, 72,000. Kita berapa? Kita 108,000, 9,000 taklah uang 100,000 jangan pegang. Kereta Innova itu Kijang. Belum lagi Angsa. Belum lagi Rusa. Di Kijang di sana. Kita di sini Innova. Sebab bedanya kenapa? Kerana cukai itu. Sebab itu cukai itu si Anwar kata kita open tender kepada AP dan kita dapat sasarkan 2 bilion untuk rakyat. 20% cukai kereta kita kurangkan. Lepas itu saudara, dalam kajian yang dibuat oleh Kak Zu suruh saya baca ni, saya terpaksa baca jugalah. Nanti kalau orang komplain kat dia tak baca kan, dia kena ni pula maklum lah kan. Dia kata puasa ni ada puasa sikit. Harga petrol kalau turun saudara, 1 bulan kita jimat RM50. Kalau kita turunkan harga minyak dalam bacaan yang dibuat oleh pemikir keperluan RM50. Harga barang subsidi kekal 24.9 bilion, RM50 1 bulan. Ambil paling minimum. Lepas itu kereta turun 20%. 20% kita ambil RM70 1 bulan. Sebab kita bayar 20% jauh tuan-tuan, jauh. Kalau kita beli harga biasa, kalau kita tengok kalau harga bersih dia lebih kurang dalam RM32,000, kalau 20% sudah RM6,400 saudara. Jauh. Tiap bulan tu dia akan kurangkan dalam angka demikian. Ini dibaca. Tur kita hapuskan. Orang kita ambil RM50. Tapi kalau macam saya, macam Hasnot, baca Hasnot, baca Datuk Arif, banyak pakai. Pasal apa? Setiap malam berceramah pakai tol. Jadi kami jimat bukan 50, tapi di sini tulis 50 untuk orang awam. Macam kita Datuk mau 300-400 kan. Itu lebih kurang dia. Jadi PTPKM dikecualikan, anak kita kena bayar hutang tu sebulan RM300. RM300 tak payah bayar. 300 dia bagi kat mak dia RM30 kan bagus. Atau bapak dia RM70, jadi RM100 itu dah tentu dah anak kita dapat hasil dia. Hasil anak kita tak bayar tapi dapat balik pada kita. Itu dia. Kita anggap P300. Tapi kita 200 lah. Ini dia buat 200 ke 200 lah. Bantuan untuk anak-anak tiap bulan kita akan bagi bawah 12 tahun. Yang layak ada 1,500 ke bawah, RM80. RM80. Oh, dahsyat. Allowance guru-guru saja. Guru-guru yang terlibat 500 sebulan. Naikkan harga 8% perkhidmatan awam. Gaji minimum 1,100. Maknanya sebulan jumlah sasaran rakyat biasa diselamatkan seluruhnya, kata Hasnul. RM1,000.
1000. Saudara, baik. Satu lagi. Di mana-mana saya pergi, saya akan cerita benda dua perkara. Tengok dulu, ada yang boleh minit lagi. Sesuai boleh minit ni. Perkara yang pertama ialah dalam masa yang sama kita bercakap tentang masa depan rakyat keperluan. Ini sasaran yang amat ditakuti oleh Mahathir. Mahathir ni cukup takut, saudara. Sebab dia tahu bila kita laksanakan ini, Mahathir akan ditenggelami sebagai bapa pembangunan yang bermaruah, tinggallah bapa pembangunan yang celaka haram jadah. Apa yang kita lakukan? Bulan 6 yang lalu pada tahun 2011, satu undang-undang telah pun diluluskan dalam Dewan. Apa undang-undang itu? Akta Kerja 1955 dipindah. Saya tahu saudara ada banyak dengar, berkali-kali saya cakap. Tetapi saya nak bercakap hal ini kerana hal ini melibatkan maruah bangsa kita. Pindahan ini dibuat pada bulan 6. Subcontractor labor ditukar pada contractor labor. British dulu pakcik haramkan haramkan jual manusia. Dah ada dalam undang-undang tu, dibuat pada tahun 55 sebelum merdeka. Bila dibuat dalam Dewan pada bulan 6 2011, Menteri Sumber Manusia membuka pindahan rang undang-undang ke atas Akta Kerja ini. Apa implikasinya? Anak kita belajar sampai universiti, ambil PTPTN kena bayar 300, 200. Anak kita keluar kerja dengan Telekom, contoh Tenaga Nasional pun tak apa, Telekom pun tak apalah. Bukan kerja dengan Telekom, dia kerja dengan agensi Telekom. Siapa agensi ni? Ini celaka kroni haram jadah ni. Ambil hasil untuk anak-anak kita 300-400. Pekerja Telekom dapat gaji 2,000, anak kita dapat gaji 1,400. Kena bayar dekat syarikat agensi 300, tinggal 1,100. Bayar PTPTN 200, tinggal 900. Anak kita akan hilang, tak ada EPF. Tak ada EPF, simpanan tua tak ada. Sebab dia kontrak 2 tahun. Tak kecelaka dalam jadah dia. Sok-sok tak ada. Kenaikan tahunan tak ada. Bonus tak ada. Sakit anak kita bersalin, dapat cucu. Sonok dapat cucu. Anak kita potong gaji. Accident, anak kita potong gaji. 2 tahun kontrak, 2 tahun kontrak. Hari ini bekerja di Sungai Buaya, besok dia bekerja di Jejarum, lusa dia kena bekerja di Kelang. Dia tak boleh tolak kena buat. Saudara tahu berapa yang dah pun dibuat perkara ini, telah pun dilulus dalam parlimen. Ketika dibentangkan, puak-puak UMNO tepuk ni, oh setuju, ya Allah ya Tuhanku, dia setuju anak cucu dia dijual beli jadi hamba kepada keparat-keparat. Dia setuju kerana apa? Tiada pilihan, konon takut besok tak jadi calon. Jangan bayangkan. Dan ini berlaku dalam Dewan. Apa yang telah berlaku itu kenyataan yang harus disedarkan. Kalau itulah pilihannya, kalau itulah pilihan wak untuk anak cucu wak, masa depannya begitu, pilihlah UMNO Barisan Nasional. Saya tidak galak wak, kerana itu pilihan kita. Tetapi wak kena ingat, selepas ini saya baru pulang dari Bandung tadi. Dalam perjalanan teksi, pemandu teksi kata, semenjak Megawati memerintah Pak, sudah ada kontrak sini, tidak ada pekerjaan yang permanen. Iya, tidak ada permanen, tidak ada. Jadi sebuah kontrak kata, habis masa depan kami bagaimana? Tukar kerajaan Babang Susilo. Babang Susilo okey lah, tapi bawah tu pula itu masalah. Saudara, isunya apa? Isunya kontrak ini akan menggelapkan masa depan anak cucu kita. Dan dalam Dewan saya bercakap, dalam Dewan berapa jumlahnya sekarang? 4.2 juta orang. Ini jaksa pun terlibat lah, kemas, buruh sandaran dah, macam-macam terlibat. 4.2 juta. 4.2 juta orang. Saya berjanji dalam Dewan, saya bersumpah dengan nama Allah, perintah kita, saya akan tarik balik akta ini dan saya tidak akan izinkan anak saya, cucu saya menjadi hamba kepada keparat-keparat ini.
Saya dah berjanji dengan nama Allah. Saya rujuk kepada Syekh Anwar, saya rujuk pada Dato' Wadi Awang, saya rujuk pada Likin Siap. Semua setuju dengan permintaan saya. Tidak akan kita benarkan anak cucu kita menjadi hamba kepada keparat yang mengambil untung daripada hasil peluh anak cucu kita. Ini berlaku kerana apa? Kerana mereka menganggap undang-undang ini bapa mereka punya. Haram jadah. Itu saya tak peduli. Satu. Nombor dua. Isunya apa? Isunya kemiskinan. Saya bercakap ini di gelanggang yang sama. Mana saya pergi pun, saya tidak mahu bawa Arab Spring. Saya tidak mahu bawa Muhammad Bau Azizi di Tunisia. Anak muda 27 tahun. Ditendang, diterajang oleh penguasa, berselera buah-buahannya, tiada pilihan, ambil petrol membakar diri. Maka tercetuslah kemarahan rakyat Tunisia, terjunamlah Jenderal Abidin dan juga Suzanne memerintah hampir 32 tahun di Tunisia. Saudara, apa tidak? Hari-hari cerita di Jenderal Abidin maupun Gaddafi atau Husni Mubarak, ceritanya tiap 10 minit gambar dia, 10 minit gambar dia. Sokongan 98%, sokongan 99%. Oh, dahsyat. Dahsyat, saudara. Tetapi saya nak bawa cerita ni, cerita yang berlaku di Kenaru. Anak kecil usianya 10 tahun, namanya Donny Swiss, anak dusun. Dusun Kristian. Ya, benar. Anak dusun. Duduknya di Parlimen Papa Negeri Sabah yang kaya dengan hasil masumnya. Yang Najib kata di Kota Kinabalu, dia kata negeri yang mana, negeri yang paling miskin? Kelantan. Dia tak tahu bumi yang dipijak tu bumi yang Papa Kedana. Itu Perdana Menterinya bengak. Sebab tu bila mana-mana dia pergi pun, saya dulu sebelum ni kan mula-mula dia ambil Menteri Wanita, saudara. Bila dia sebut dekat anak-anak kecil-kecil ni, satu, Allah dengan lenggok-lenggok dia, saudara, ya Allah, geli saya tengok. Satu, ya Allah, tak sebut-sebut. Budak-budak mana dia reti? Bini dia awak belakang, Malaysia. Tu dia. Itu rupanya dia baru. Saya pun terkejut juga masa pergi Kota Kinabalu tu, orang kata Kota Kinabalu tu dia pentas tu dia menering sikit pentas tu. Dia nak buat macam Datuk Seri Anwar nak buat lah, nak bergerak. Tergerak-gerak, saudara, terpului, berdepung. Ya Allah, badan tu dah 40. Jatuh, kemik hidung, kan tu. Berdetuk, terkepung si Ketua Menteri Musa Aman. Terkepung. Dalam klip dia kata dahsyat betul. Jadi macam tu, saudara. Ya Allah, macam-macam bisa berdepung. Nah, itu masalah dia. Sebab dia jangan terperanjat. Masa bulan Disember yang lalu, kita diberitahu dalam Dewan. Diberitahu dalam Dewan sebab minta kebenaran. Saya belum cerita lagi pasal Dunis. Sekejap lagi saya ambil balik. Sebelum saya terlupa cerita pasal bulan 12 yang lalu. Bukan yang bulan 11 memohon untuk diluluskan perbelanjaan Perdana Menteri. Air, saudara, Datuk Seri Najib dengan Muhyiddin pakai sebulan 40,000. Oh, dahsyat. 40,000, saudara, satu bulan. Duit rakyat. Tak apa dia mandi, kata macam badak terjun dalam pola petuk kecil air. Air tu agaknya mahal agak. Tu agaknya badak 40 tahu. Api berapa saudara? 180,000. Oh, dahsyat. Yang rumah dia tu dah 47 juta. Tak apa dia buat tak tahu. Tak ada kelebek apa dia 180,000 tu saudara. Bayangkan dia boleh 47 juta, tak apa yang dibuat. Agaknya bilik air seperti berapa saudara? 9.3 juta. Oh, dahsyat. 9.3 juta. Dinding tu berapa agak harga? Mahal dinding ke? Shilling ke lantai tu? Atau takin haji? Takin haji kot. Sebab 40. Isunya apa saudara? Isunya duit. Tu duit siapa? Duit rakyat. Itulah tu. 3 minit. Duit rakyat, saudara, yang diminta dalam Dewan untuk diluluskan. Maknanya apa? Rakyat kena tanggung. Bukan saya cakap, Dewannya cakap. Jadi saya kena beritahu, saudara, duit saudara telah pun membayari Rosmah dan juga keluarganya Bandi tiap-tiap bulan 40,000. Api dipakai,
tak apa dikelebek, tak tahu 180,000. Saya kena beritahu, sebab ini uang rakyat, bukan beda kita. Lain lah kalau saya, rumah saya rakyat bayar, kena bayar sendiri, tapi rakyat kena tanggung. Baik, kendaruk tadi sebab 3 minit kendaruk. Anak kecil ini duduknya di rumah bekas kandang kambing. Ada orang dengar cerita ini berkali-kali, tapi saya nak bawa ini adalah satu anjakan untuk mengisahkan saya, sebab saya pergi dan melawat keluarga itu. Anak ini pergi sekolah, nasinya berbekalkan bubur, nasi bubur dan lauknya pucuk paku. Hari-hari wak, kalau kita cebuh boleh jadi kembung. Pasal apa? Angin. Kan pucuk paku tu angin. Jadi wak, Doni ini pergi sekolah dihina oleh kawan-kawan. Doni miskin, Doni miskin, Doni miskin. Doni ini balik dan cakap dengan ibunya. Ibu, kenapa kita miskin? Ibunya cara jawaban, miskin, duduk rumah kandang kambing. Betul? Jadi apa yang dilakukan? Anak ini wak, ambil tali gantung diri wak. Wak. Ya, anak itu anak dusun, memang benar. Tapi wak, anak dusun anak kita, anak Kadazan anak kita, anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita. Saya bagi contoh. Contoh ni semua orang tahu. Ketika saya nazak, saya appendix pecah dalam, doktor nyarawat saya, Dr. Lim. Syuk sedut wak, habis semua suku sakat barang perut saya ni wak. Sampai dekat Kelang, bagi nak mati saya jalan tu, gedung jalan kau bukit Teluk Parlimen Garang wak. Jalan tu kalau siapa lemah jantung boleh mati. Saya pun dalam tu bagi nak mati saya wak. Tapi alhamdulillah Dr. Mahendran tunggu saya di hospital Kelang. Besoknya Datuk Zainal operate saya. Serangkai Cina Melayu, Cina India Melayu. Apakah mereka ini bukan keluarga saya? Dengan izin Allah saya berdiri. Masih lagi saya ahli parlimen. Kalau tidak, by election, pilihan raya kecil. Sebab berlaku sebelum 36 bulan. Setengah. Maknanya apa? Kalau tidak disebabkan oleh perpaduan ummah yang sebenarnya ini dengan izin Allah, tak selamat saya. Tetapi isunya apa? Ya benar, hari ini anak dusun. Kalau besok anak Melayu, kalau besok cucu kita, kalau besok saudara mara kita, jiran kita bunuh diri kerana hidup miskin, bapa kedana, tak mampu hidup lagi. Apakah sanggup kita melihat yang demikian? Sanggup kita tengok kerana kemiskinan dalam negeri yang kaya, negara yang mewah, duit Masya Allah, sampai kita sedekah dekat Brunei, nilai Blok M yang dikatakan hampir 530,000 juta. Dengan kita memberikan, Masya Allah, kalau kita tengok pemberian kepada suku Sakat, mereka tanpa bayaran balik berbilion-bilion. Rakyat hidup merana, ambil keputusan menggantung diri. Maknanya apa saudara? Maknanya kalau saudara bersekongkong dengan cara ini, Allah, Masya Allah, tepuk dada tanya selera. Nak kata cium surga tak ada, marah orang. Tapi itulah kenyataannya. Dan jangan berulang kepada saudara mara kita. Ini penting saudara. Isunya apa? Isunya saya kena berhenti bicara pada malam ini. Dengan demikian, terima kasih kerana menjemput dalam keadaan berkumpul gapah saya hadir. Apapun, terima kasih kerana kehadiran. Yang penting, Datuk Arif Sabri, tokoh hebat yang sanggup meninggalkan UMNO semata-mata kerana dendam kesumat kebenciannya di atas yang berlaku hari ini sudah tidak boleh diterima lagi. Dan saya pernah berceramah dengan Datuk dan saya akui Datuk akan cerita dengan segala-galanya. Tunggu dan dengar, jangan balik. Siapa balik, rugi, kerana hari tidak akan berulang kembali. Saudara, tunggu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih yang berhormat. Memang dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya maklumkan bulan Februari, ketika ini duit-duit sedang berguguran jatuh ke bumi.
Brim, brom, brom, apa macam bunyi pun. Dengan brim, krim, trim, semuanya turun. Tuan-tuan dapat duit ni, tuan-tuan ambil. Tapi jangan jadi bodoh. Undi jangan bagi pada dia. Bagi dia rasa macam mana jadi pembangkang. Baru dia tahu itu ubat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca harakah hari ini. Isu kuda mengkuda. Ada di bawah tu. Kita sekarang ni memang tegak menunggang kuda. Lebih kurang, kita ada lebih kurang 50 km je lagi untuk sampai ke Putrajaya. Gerbang tu dah nampak dah tu. Dah nampak kali hijau. Hijau nampak roket sikit, nampak kali biru muda apa semua. 50 km tuan-tuan. Biar dia kata kita tunggang menunggang. Tapi dalam kaedah kita tunggang menunggang ni, kita memerlukan dana. Kita tak pakai duit rakyat, kita tak pakai duit kerajaan untuk kita menuju Putrajaya. Jadi dengan segala hormatnya, saya melancarkan derma jihad PRU 13 untuk kita menakluki Putrajaya, mempertahankan kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Jadi saya minta petugas-petugas tolong kutip jumpa pada semua hadirin yang ada malam ni, baik yang menyorok di dalam semak, baik yang duduk di celah-celah pokok ubi, baik yang sedang menyorok di dalam parit-parit, juga yang ada di dalam gelap-gelap. Minta tolong kutip, malam ni kita tak nak duit RM5, paling minimal RM50. Minta selok. Apa yang ada dalam wallet keluarkan. Ambil IC dan juga lesen. Wallet pun bagi. Tuan-tuan, malam ni kita bawakan khas. Susah nak dapat datuk ni. Asalnya kita jaga 2 hari bulan, 2. Cancel. Berlaga, jadi kita dapat hari ni. Hari ni tarikh 11 hari bulan 2. Betapa komitednya datuk untuk datang. Datuk yang bagi tarikh hari ni, 11 hari bulan 2. Jadi kita bawakan datuk bekas ketua penerangan UMNO Pekan. Dia kalau dengan Najib ni begini ya. Ingat senang ke tuan-tuan, saya ulang balik. Nak tinggalkan UMNO dalam keadaan yang penuh dengan kepentingan. Ada kepentingan. Apa yang aku nak? Kemewahan dunia. Ada. Nak duduk dalam Pakatan Rakyat. Nak jadi kaya. Sorry lah. Sebab itulah kita tengok YB Abdullah Sani macam ni juga. Naik ambulans begitu. Kesian. Jadi hari ini kita bawakan orang yang pernah bersama-sama dengan Datuk Seri Najib dalam bahagian pekan sendiri, untuk kita sampaikan maklumat daripada dalam. Kita tak pernah duduk sama-sama dengan UMNO. Jadi malam ni daripada dalam UMNO, saya bawakan khas, kita bawakan khas untuk sama-sama dengar. Dan Datuk, untuk makluman semua, Datuk ni bila keluar UMNO, dia tak masuk PAS, dia tak masuk PKR. Dia masuk DAP. Tuan-tuan tengok dalam TV, DAP ni apa? Apa dia DAP ni? Jadi malam ni kita bawa Cina ni, kita bawa malam ni masuk dekat tempat Melayu. Bagi Cina ni, dia bercakap dengan Melayu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk Arif Sabri untuk menyampaikan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.